Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan topik tingkatan 5 bagi mata pelajaran kimia. Untuk mengenali siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita, kita tonton profil beliau. Baiklah, murid-murid di rumah bersama-sama dengan kita. Datangnya dari SMK Sentul Utama Kuala Lumpur, Cikgu Tung Sulin. Apa khabar, Cikgu? Baik. Selamat datang ke Didik TV. Terima kasih, Cikgu, kerana bersama-sama dengan kami hari ini. Sebelum tu ya, Cikgu, hari ini murid-murid di rumah, kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam, Selangor. Baiklah, saya harap murid-murid di rumah semuanya sudah bersedia untuk topik kita hari ini. Cikgu, apakah topik kita hari ini, Cikgu? Baiklah, topik kita pada pagi ini ialah kimia konsumer dan industri. Wah, nampak macam sukar je. Betul ke sukar? Sebelum kita bincangkan topik kita, siapa yang ada dengan kita hari ini, Cikgu? Baiklah, pagi ini kita ada Nurin bersama dengan kita. Hai Nurin. Dian. Kita ada Dian. Hai, selamat datang. Syafiqah. Hai Syafiqah. Dan Yoshini. Yoshini, selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dan saya pun tak nak buang masa. Jom kita teruskan perbincangan kita. Silakan, Cikgu. Baiklah. Setiap hari kita menggunakan semua benda di persekitaran kita. Betul. Tapi dia ada asalnya. Datang dari mana benda-benda ni. Baik. So inilah yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik. Dan untuk topik ni sebenarnya dia ada 6 subtopik. Oh. Okey, mari kita tengok subtopik yang pertama, minyak dan lemak terlebih dahulu. Okey, kita ada minyak dan lemak. Dan dua ni memang berbezalah. Okey, dan sumber minyak ni asalnya dari tumbuhan, manakala lemak daripada haiwan. Dan sifat fizikal kedua-dua bahan ni, minyak dan lemak ni, dia memang berbeza. Baik. Okey, sebab minyak ni lazimnya kita tengok dalam bentuk cecair kan, Betul. Nisa kan? Dan lemak pula dia dalam bentuk pepejal. Ini disebabkan oleh takat lebur masing-masing ni yang sangat berbeza. Okey. Now, minyak dan lemak ni banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, salah satu daripadanya ialah dengan penggunaan bahan api bio, okey, di mana minyak dan lemak ni digunakan untuk menghasilkan bahan api bio seperti biodiesel untuk digunakan oleh kenderaan yang menggunakan enjin diesel. Okey, manakala untuk sumber nutrisi pula, minyak dan lemak ni membekalkan tenaga di samping, membantu tubuh badan kita menyerap vitamin penting seperti vitamin A, D, E dan K. Baik. Okey, manakala sabun pula, dari sudut sabun kita memerlukan minyak untuk penghasilan sabun ni. Dan makanan haiwan, memanglah haiwan juga perlukan lemak sedikit. Ya. Kalau tak, macam mana dia nak tahan sejuk kan? Betul. Okey. Now, daripada bahagian minyak dan lemak ni, kita ada lazimnya dia boleh ditanya di soalan di bahagian B. Okey. Dan apa kata Nisa cuba baca soalannya? Soalannya, rajah di sebelah menunjukkan sebuah poster. Minyak sayuran dan lemak haiwan mengandungi lemak tepu dan lemak tak tepu. Berdasarkan rajah tersebut, kenal pasti jenis lemak yang boleh menyebabkan perubahan keadaan arteri tersebut. Terangkan mengapa. Kalau kita tengok poster tu, orang tu tengah sakit jantung kan? Betul. Dan kita tengok arteri tu berubah sedikit. Okey, mari kita beri ruang kepada pelajar kita ni. Baik. Untuk menjawab soalan ni. Soalannya tadi. Berdasarkan rajah Okey, tersebut. cikgu jawab. Yoshini nak jawab, silakan. Okey, jawapan saya lemak tepu kerana lemak haiwan mengandungi banyak lemak tepu. Okey, setakat bagaimana, ni cikgu? kita ada 2 markah. Ya. Okey. Mari kita cari 2 markah lagi.
Saya cikgu. Silakan ya. Syafiqah. Satu ialah meningkatkan kolesterol yang menyebabkan penggumpalan lemak di dinding arteri. Kolesterol meningkatkan gumpalan lemak. Penggumpalan lemak kat Baik. dalam arteri. Okey, mari kita tengok jawapan mereka. Jom kita semak sama-sama. Okey. Tadi Yoshini ada mengatakan bahawa lemak tepu. Okey, lemak tepu inilah punca sakit jantung tu. Ya. Dan lazimnya lemak tepu ni dia banyak terkandung dalam lemak haiwan. Dan disebabkan oleh pengumpulan lemak ni tadi, Baik. dia boleh meningkatkan kolesterol dalam badan dan akibatnya pada dinding arteri tadi, okey, dia akan banyak penggumpalan lemak ni. Okey, baiklah. Kita cuba soalan yang seterusnya. Baik. Bukan soalan, sorry. Okey, kita masuk pula kepada perbandingan antara sabun dan deterjen. Okey. Selalu kita banyak menggunakan sabun dan deterjen. Betul. Sama ada untuk mandi ataupun untuk mencuci baju. Okey, dan sabun ni sebenarnya adalah suatu garam natrium ataupun garam kalium bagi asid lemak berantai panjang. Dan deterjen pula ialah garam natrium bagi asid sulfonik. Dan masing-masing ni dia mempunyai proses penyediaannya tersendiri. Iaitu sabun ni adalah proses saponifikasi. Alright? Manakala untuk deterjen, dia kena melalui dua proses. Satu iaitu pensulfonan dan juga peneutralan. Alright? Untuk kes keberkesanannya pula. Ya, Dian. Saya tahu apakah keberkesanan antara sabun dan deterjen. Ya, Dian. Sabun berkesan dalam air lembut, manakala deterjen berkesan dalam kedua-dua air liat dan air lembut. Ya, betul tu. Dia memang jauh berkesan kalau dalam deterjen. Baik. Kerana biasanya air kita kalau dia air keras ni ialah air yang mengandungi ion kalsium dengan ion magnesium. Dia boleh menghasilkan kekat kalau kita gunakan sabun untuk cuci. Sebab itulah deterjen memang jauh lebih efektif berbanding dengan sabun. Baik. Okey. Mari kita pergi kepada tindakan pencucian sabun dan deterjen pula. Mungkin Syafiqah nak cuba? Syafiqah ada nak kongsikan? Ya. Silakan. Boleh? Okey, mungkin Saya tolong jawab, cikgu. Boleh, boleh. Silakan. Nurin. Okay, so tindakan pencucian sabun dan deterjen, tindakan dia penambahan sabun atau deterjen ke dalam air akan mengurangkan ketegangan permukaan air. Ini akan menambahkan kebolehan air untuk membasahi permukaan kain. Okey, yang kedua, sabun atau deterjen mengion dalam air dan menghasilkan anion sabun atau anion deterjen yang bergerak bebas. Baik, terima kasih Nurin di atas bantuannya. Itu ialah peringkat pertama apabila kita menambahkan sabun ke dalam air. Baik. Okey. Mari kita tengok peringkat yang kedua. Apa yang terjadi ialah molekul sabun ni dia ada dua bahagian, hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofobik maksudnya dia takut kepada air. So, apa yang terjadi? Bahagian hidrofobik ni akan tertarik pada bahagian lapisan minyak tadi. Dan apabila kita menggosok pakaian ataupun masa kat dalam mesin basuh tu kan dia bergoncang, pusing tu kan. Masa itulah penarikan oleh molekul sabun akan berlaku pada minyak tersebut. Baik. Dan lepas tu dia akan dicuci dengan air. So bila dia apa orang kata? Rinse. Dibilas. Rinsing, bilas. Ya. Bilas. Okey. Minyak ni akan dicuci bersama-sama. Baik. Itulah tindakan pencucian sabun dan deterjen. Baik. Now, okey, mari kita tengok soalan objektif yang pertama. Okey, antara yang berikut, yang manakah betul mengenai saponifikasi? Okey, ini ialah pilihan jawapannya. Ada A, B, C dan D. Okey, kita tengok siapa nak cuba. Ada nak cuba soalan? Ya, silakan Nurin. Saya nak jawab dulu. Okey, Syafiqah jawab dulu. Syafiqah jawab dulu. Syafiqah. Silakan Syafiqah. Jawapan saya C. C. Alright. Tidak balas antara alkana dengan klorin. Sebenarnya jawapan tu salah sebab jawapan dia A. Kerana
minyak atau lemak akan bertindak balas untuk menghasilkan gliserol dan sabun. Cuba tengok struktur sabun tu kan. So struktur tu ester. Kalau kita perhatikan di sini, memang jawapan yang diberikan oleh Nurin tadi tu dia betul. Okey, disebabkan oleh minyak atau lemak tadi, dia bertindak balas dengan alkali untuk menghasilkan gliserol. Kalau kita perhatikan strukturnya di sini, okey, kita akan perasan bahawa benda ni adalah ester sebenarnya. Okey. Baik. Nah, kita pergi ke soalan berbentuk struktur pula kali ini. Okey. Okey, diberi rajah di sini. Okey, cuba perhatikan, murid-murid perhatikan sebab korang yang akan jawab nanti. Ya. Rajah ni menunjukkan keputusan eksperimen bagi tindakan pencucian antara ejen P dan ejen Q. Terangkan perbezaan bagi tindakan pencucian ejen P dan ejen Q ni. Ada nak cuba? Saya nak jawab dulu. Silakan Okey. Dian. Ejen pencuci P berkesan, manakala ejen pencuci Q tidak berkesan. Alright. Untuk yang kedua pula, Ejen pencuci P, anion deterjen bertindak balas dengan ion kalsium atau magnesium untuk menghasilkan garam terlarutkan. Manakala ejen pencuci Q, anion sabun bertindak balas dengan ion kalsium atau magnesium Baik. menghasilkan garam tak terlarutkan. okey, baik. kita tengok jawapan dia orang ni. Kita semak sama-sama. So, sebenarnya ejen P memang berkesan, okey, dari sudut ni, dan ejen Q pula dikira sebagai suatu ejen pencuci yang tidak berkesan. Ini kerana ejen pencuci P ni dia bertindak balas dengan ion kalsium atau magnesium untuk menghasilkan garam terlarutkan. Baik. Manakala ejen pencuci Q dia adalah anion sabun ni tadi, dia bertindak balas dengan ion kalsium ataupun magnesium tadi untuk menghasilkan garam tak terlarutkan. Keadaan inilah yang dipanggil kekal. Baik. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya pula. Okey, anion sabun ni dia terdiri daripada dua bahagian, hidrofilik dan hidrofobik. Okey. Pelajar tu dia diminta untuk melukis suatu rajah. Okey. Mari kita dapatkan satu gambaran daripada murid-murid cikgu ni. Okey, siapa nak cuba dulu? Ada yang nak kongsikan? Saya cikgu. Silakan Nurin. Okey, yang pertama kena ada grease dekat atas kain kan. So molekul sabun yang hidrofilik akan larut dalam grease tersebut. Baik. Cikgu, Ya. Silakan Yoshini. labeling mesti ada kan cikgu? Ya, betul. Labeling sangat penting. Sebab itulah bila kita melukis sama ada molekul sabun, okey, pencuciannya, okey, kita kena utamakan rajah yang berfungsi di mana air itu haruslah ada dash line. Ini menunjukkan air. Baik. Dan labeling memang sangat penting. Dalam kes ni, air, grease, bahagian hidrofilik dan hidrofobik kena dilabel dengan betul-betul. Baik, cikgu, kalau tidak dilabel akan menyebabkan murid kehilangan markah kan? Betul tu. baik. So, ini adalah kaedahnya untuk kita mendapat markah penuh untuk soalan yang berstruktur seperti ini, terutamanya lukisan. Baik. Kita ke Okey. soalan seterusnya, cikgu. Soalan yang seterusnya, okey. Murid-murid diberikan rajah yang sebegini, okey, di mana proses saponifikasi berlaku di dalam makmal. Okey, dan nyatakan nama sabun yang terbentuk bagi asid lemak dihasilkan daripada hidrolisis minyak kelapa sawit, okey, ialah asid palmitik. So, di sini kita nampak dia adalah larutan natrium hidroksida. Baik. Okey, mari kita tengok siapa lebih peka. Ada nak kongsikan? Saya tahu jawapannya. Silakan Dian. Jawapannya ialah natrium palmitate. Mari Natrium kita- palmitate. Kita semak, cikgu. Ya. Ya, betul tu. Alright. Okey. Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Senang kan soalan tadi kan? Setakat ni boleh murid-murid di rumah pun harap dapat menjawab. Silakan, cikgu. Alright, kita tengok. Cadangkan bahan yang lain yang boleh menggantikan natrium hidroksida. Menggantikan. Ya, Syafiqah. Cikgu, kalium hidroksida kan? Ya, betul tu. Sebab kalium hidroksida dan natrium hidroksida ni merupakan akali yang biasa kita belajar. Baik. Dan dua-dua ni adalah akali kuat. Okey. Okey, 2E pula, ini ialah suatu rajah. Kalau murid-murid diberi
untuk mengenal pasti. Okey. Kena pasti mana bahagian A, mana bahagian B. Okey. Rasa-rasanya yang mana satu bahagian A, yang mana satu bahagian B. Saya nak cuba cikgu. Silakan Nurin. Okey, untuk bahagian A ialah hidrofobik, untuk bahagian B hidrofilik. Alright. Kita tengok. Semak. Oh, betul lagi. Betul. Anak-anak murid cikgu ni. Diharapkan murid-murid di rumah pun dapat menjawab bersama-sama setakat ini. Kita ada soalan lagi tetapi cikgu kita tak mempunyai masa. Kita rehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM.